Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Untuk kali ini saya akan memberi penerangan berkenaan dengan Practical Work 1 untuk subjek DEE 10013 Measurement Device. Tajuk Practical Work 1 ini adalah voltmeter, ammeter dan ohmmeter measurement. Untuk penilaian markah Practical Work 1 ini terbagi kepada dua, iaitu Practical Skill Assessment. Yang kedua adalah Lab Report Assessment, di mana kedua-duanya sekali berjumlah 100%. Untuk Practical Work 1 ini kita bagikan kepada dua bahagian, iaitu Part A dan Part B. Bahagian A dan bahagian B. Okay. Jom kita lihat apakah learning outcome untuk Practical Work 1 ini. Okey. Alright. Practical Work 1, topik dia adalah voltmeter, ammeter and ohmmeter measurement. Learning outcome. Okey, kita dapat lihat kat sini. Yang pertama, to know basic operation, equipment for measurement, analog multimeter, ammeter, voltmeter and power supply. Adalah kamu tahu mengendalikan operasi setiap peralatan-peralatan pengukuran seperti analog multimeter, ammeter, voltmeter and power supply. Yang kedua, to use multimeter confidently as voltmeter and ammeter. Adalah untuk kamu menggunakan multimeter dan multimeter ataupun voltmeter, ammeter dengan yakin. Yang ketiga, to trace suitable meter and range using multimeter. Iaitu kamu tahu menggunakan meter yang sesuai dan julat yang sesuai untuk mendapatkan bacaan suatu nilai. Yang keempat, to identify ammeter, voltmeter placement for current and voltage measurement. Iaitu kamu dapat mengenal pasti di mana kedudukan yang kamu perlu letakkan ammeter dan voltmeter untuk mendapatkan bacaan arus dan voltan. Dan kelima, to construct simple circuit for voltage and current measurement. Iaitu kamu perlu membina satu litar mudah untuk kamu dapatkan bacaan voltage dan arus. Okey, equipment, alatan yang kita gunakan di sini untuk Practical Work 1, kita akan gunakan 3 multimeter, 3 unit multimeter, 1 DC power supply dan basic electronic circuit trainer. Di mana basic electronic circuit trainer ataupun BECT ni adalah satu trainer yang diwujudkan khas untuk subjek DE 10013, measurement device. Kita akan lihat pula bahagian teori part A, ammeter. An ammeter is a device that measures current. The unit of current, the ampere, is the base unit of the which rests the internal system SI division of all the electrical circuit. Okey, kalau kita lihat di sini, saya tidak mahu memberikan penerangan secara terperinci berkenaan dengan ammeter, tapi saya akan ulas secara ringkas berkenaan dengan ammeter. Okey, apa itu ammeter? Apa itu current meter? Ammeter ni adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur arus. Digunakan untuk mengukur arus dan unit yang digunakan untuk arus dalam nilai arus adalah ampere. Dalam simbol A ataupun M. Ammeter ini digunakan untuk mengukur arus alternating current, arus ulang-alik ataupun direct current. Arus terus. Di mana untuk Practical Work 1 kita hanya menggunakan ammeter untuk mengukur arus terus. Terdapat juga julat yang kita boleh setkan bahagian ammeter tersebut seperti 250 amp, 25 amp dan 50 amp. Ia bergantung kepada multimeter ataupun ammeter yang kita gunakan. Kalau kita dapat lihat di sini, A adalah menunjukkan simbol untuk ammeter lah. Simbol untuk ampere A. Alright. Cara pemasangan pemasangan ammeter dalam sesuatu litar. Kalau kita tengok kat sini dalam figure 2, circuit before A and after B connected an ammeter. A menunjukkan adalah satu litar mudah, satu litar ringkas yang mempunyai power supply dan mempunyai dua beban, iaitu dua rintangan 1 dan rintangan 2. I di atas pada litar A menunjukkan arus. Arah aliran arus daripada positif
power supply pergi kepada satu litar lengkap pada negatif. Dan kita tengok kepada B. B adalah litar yang disambungkan dengan ammeter, iaitu satu alat untuk kita ukur arus dalam litar tersebut, dalam litar mudah ini. So kita perlu letakkan kedudukan ammeter kita dalam keadaan siri, okey, dengan litar, arah litar. Okey, di mana kat sini kalau kita lihat pada litar B, okey, selepas power supply kita letakkan ammeter kita dan seterusnya keluaran daripada ammeter kita sambungkan dengan rintangan 1 dan rintangan 2 dan seterusnya kita akan lengkapkan litar tersebut dan sambung semula ke negatif power supply. Okey, wajib meletakkan ammeter untuk dapatkan nilai arus. Kita wajib meletakkan ammeter dalam kedudukan siri dengan litar. Apa jadi kalau kita tidak berbuat demikian? Okey, kita tersalah letak ammeter ke tempat lain, iaitu kita sambungkan selari dengan beban ataupun power supply untuk dapatkan M. Yang pertama, kita tidak akan dapat bacaan. Yang kedua, kemungkinan besar risiko untuk ammeter rosak boleh berlaku sebab kita tidak pasti current yang masuk. Okey. Alright, seterusnya. Okey, saya rasa cukup ringkas penerangan saya berkenaan dengan ammeter dan saya yakin saya telah memberi penerangan kepada kamu secara teori. Okey, saya akan memberi penerangan secara teori untuk lebih detail. Okey. So kita lihat pada langkah berjaga-jaga. The following safety precaution should be observed when using an ammeter. Apa langkah berhati-hati ataupun langkah berjaga-jaga yang kamu perlu ambil semasa kamu menggunakan ammeter? Yang pertama, always connect an ammeter in series. Okey, macam saya katakan tadi, untuk dapatkan bacaan arus, kita perlu sambungkan ammeter secara series dengan litar. Maknanya kita sambungkan secara satu hala dengan litar. Tidak boleh selari. Yang kedua, always start with the highest range. Untuk dapatkan bacaan satu nilai arus pada litar, kita perlu letakkan julat pada kedudukan yang lebih tinggi daripada bacaan kita nak ukur. Okey, jika bacaan tersebut terlalu sedikit, terlalu mendapatkan julat yang bacaan yang terlalu rendah, barulah kita matikan supply pada litar dan kita pusingkan tukar range kita pada multimeter ke nilai yang lebih rendah dan kita onkan semula. Dan baru kita boleh ambil bacaan. Yang ketiga, de-energize and discharge the circuit before connecting or disconnecting an ammeter. Maknanya kat sini kita perlu, jika satu litar itu mempunyai kapasitor dan sebagainya, kita perlu de-energize. Okey, kita perlu release charge yang ada dalam litar tersebut sebelum kita sambungkan dengan ammeter. Yang keempat, never use a DC ammeter to measure AC. Maknanya kat sini kita tidak boleh gunakan DC ammeter ataupun kita gunakan meter yang hanya boleh mengukur nilai direct current untuk kita mengukur nilai arus ulang-alik ataupun alternating current. Yang kelima, in DC ammeter observe the proper polarity. Okey, ini adalah sangat penting untuk mengelakkan kekeliruan, untuk mengelakkan ralat. Okey, kita perlu menggunakan polarity yang betul, tidak boleh terbalik. Okey, kenapa? Kerana ammeter mempunyai satu nilai ataupun untuk mendapat nilai arus, kita tidak boleh dalam keadaan terbalik kita punya polarity. Apa jadi kalau terbalik? Kalau jadi terbalik, kalau kita mengukur arus, kita salah letakkan polarity, meter kita akan reverse. Contoh, kalau meter yang betul, bacaan yang betul daripada kiri ke kanan, okey, penunjuk menunjukkan bacaan kiri ke kanan. So jika kita memasang dalam keadaan polarity yang salah, terbalik, iaitu negatif positif arah terbalik, kita punya penunjuk indikator kita akan reverse daripada keadaan kanan ke kiri. Itu menandakan kita salah polarity. Okey, kemungkinan kerosakan boleh berlaku pada ammeter jika kita tersalah buat. So pastikan memasang polarity pasti betul. Okey, seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan voltmeter. Okey, apa itu voltmeter? Voltmeter ini adalah satu alat untuk kita mengukur voltan.
tadi adalah alat untuk mengukur arus, ammeter. Voltmeter pula adalah satu alat yang kita gunakan untuk mengukur voltan. Okey. Voltan di sini terdapat dua jenis, iaitu voltan arus terus dan voltan arus ulang-alik ataupun kita panggil AC ataupun DC. Okey. Alright, kalau voltan arus terus kebiasaannya kita dapati daripada mana-mana peralatan yang menggunakan bateri. Okey. Banyak arus terus seperti kita punya remote, kita punya handphone, apa saja peralatan-peralatan listrik yang menggunakan bateri, itulah adalah voltan arus terus ataupun DC VDC. Dan alternating current ataupun volt, okey, voltan arus ulang-alik ni adalah seperti kita menggunakan cara mudah adalah kita menggunakan plug. Apa saja peralatan yang menggunakan plug rumah ataupun soket outlet, okey, kita kenali sebagai voltan arus ulang-alik. So ini adalah dua benda yang berbeza. Okey. Kita tengok unit yang digunakan. Okey, sebelum tu, okey, unit yang digunakan untuk voltan adalah volt ataupun dengan simbol V V kat sini. Kalau kita tengok pada rajah 4 adalah V. Ini adalah simbol untuk voltmeter. Okey. Alright, kita tengok cara sambungan okey untuk kita dapatkan nilai volt. Okey, kat sini terdapat 2 litar pada figure 5, terdapat 2 pada gambar rajah 5, terdapat 2 litar iaitu litar A dan litar B. Litar A adalah 1 litar mudah yang kita belum ambil lagi bacaan, kita belum sambungkan dengan voltmeter. Okey, manakala litar B adalah 1 litar yang telah disambung dengan voltmeter untuk kita dapatkan bacaan volt pada setiap beban yang ada pada litar tersebut. Contoh di sini kalau kita lihat pada B, voltmeter disambungkan dengan R2. Maknanya kita hendak lihat berapa beban yang terdapat pada R2, berapa volt yang terdapat pada beban R2. Okey, mana voltmeter ni kita boleh cari nilai volt yang terdapat pada R2. Kalau jika kita nak mengukur nilai volt pada R1, kita cuma ambilkan kita punya probe, kita letakkan kepada R1 iaitu rintangan 1. Okey. Kalau kita lihat di sini kedudukan litar, okey, litar lengkap iaitu power supply R1 R2, kita tidak mengganggu. Okey, kita tidak mengganggu arah sambungan litar tersebut. Okey, kita cuma perlukan satu voltmeter dan kita just sambungkan saja pada R2 untuk kita dapatkan bacaan nilai volt. Okey, maknanya kita tidak perlu mengganggu litar. Berbanding dengan arus tadi, kita terpaksa menyambungkan litar dengan ammeter untuk dapatkan nilai arus. Tetapi untuk volt, kita tidak mengganggu litar asal. Kita cuma perlu satu voltmeter yang kita sambungkan saja dengan nilai beban-beban mana yang kita hendak ambil. Okey. Alright, so itu adalah voltmeter. So kita lihat pada langkah berjaga-jaga ataupun langkah berhati-hati. Kat sini yang perlu kita ambil semasa kita menggunakan voltmeter. Yang pertama, always connect a voltmeter in parallel. Okey, ini adalah satu langkah yang perlu kita ambil jika hendak mendapatkan nilai volt. Kita perlu sambung voltmeter kita secara selari dengan beban. Iaitu beban apa tadi? Beban tadi adalah R1 ataupun R2. Kita perlu sambungkan selari dengan beban. Dan kedua, always start with the highest range. Sama juga untuk kita dapatkan bacaan, kita perlu kita perlu setkan julat voltmeter kita yang lebih tinggi. Okey, berbanding nilai yang hendak kita ukur. Okey, yang ketiga, de-energize and discharge circuit before connecting or disconnecting the voltmeter. Kita perlu discharge segala charge yang ada dalam litar sebelum kita sambung dengan voltmeter. Yang keempat, never use a DC voltmeter to measure an AC voltage. Maknanya jangan sesekali gunakan DC voltmeter untuk kita ukur nilai AC volt. Okey. Dan seterusnya, yang terakhir, on a DC voltmeter observe the proper polarity. Pastikan juga tidak terbalik polarity. Pastikan polarity yang kita nak sambungkan
perlu tepat, iaitu positif negatif perlu tepat. Apa jadi? Okey, dia akan jadi benda yang sama seperti ammeter tadi. Jika kita tersalah pasang polariti, indikator kita ataupun penunjuk kita dalam meter tadi akan menuju ke arah berlawanan, reverse. Okey, kalau yang perlu macam saya ulang lagi sekali, arah yang bersebenar adalah kalau kita lihat pada kita punya multimeter, daripada kiri ke kanan, dia akan penunjuk tadi akan menunjukkan daripada kanan ke kiri. Okey, itu adalah langkah yang perlu diambil. Okey, 5 langkah yang perlu diambil supaya kita dapatkan nilai yang tepat, tidak berlaku ralat dan tidak berlaku kerosakan pada kita punya voltmeter. Okey, multimeter. Apa itu multimeter? Alright, tadi kita lihat pada ammeter dan voltmeter. Kali ini kita akan lihat multimeter. Okey, apa itu multimeter? Kenapa nama multimeter? Okey, macam ni. Multimeter, multi di sini adalah pelbagai. Multi, okey, pelbagai. Meter, maknanya meter pelbagai. Di mana satu meter itu terdapat pelbagai fungsi. Kita boleh gunakan sebagai ammeter. Kita boleh setkan kita punya multimeter sebagai ammeter, voltmeter, ohmmeter, ataupun kita boleh setkan daripada segi pelbagai siri. Contoh voltmeter kita boleh setkan dia AC ataupun DC. Okey. Untuk ohmmeter pula, rintangan kita boleh setkan beberapa julat untuk kita dapatkan nilai rintangan. Okey, itu sebab tu kita namakan dia sebagai multimeter ataupun meter pelbagai dalam bahasa mudah. Okey. Alright, okey. Pada gambar rajah 6, okey, multimeter terdapat dua jenis, iaitu multimeter analog dan digital. Di mana multimeter analog menggunakan indikator ataupun penunjuk untuk ditunjukkan kepada sesuatu scale untuk kita dapatkan bacaan. Ini perlu lebih kepada penelitian dan kefahaman menggunakan multimeter analog, supaya tadi scale yang penunjuk yang tunjuk pada scale tersebut tidak terdapat ralat daripada segi kita membaca tersebut. Okey, berbanding dengan digital multimeter, okey, daripada segi paparan, selepas kita sambungkan probe, test probe merah ataupun hitam ke satu bacaan yang hendak kita ukur, penunjuk pada display terus menunjukkan dalam angka digital. So bacaan akan lebih tepat dan jarang sangat berlaku ralat kerana kita hanya perlu lihat pada display pada LCD monitor dan ambil bacaan dan kita rekodkan pada table yang kita hendak isi. Okey, berbanding guna analog, itu saja dia punya dua perbezaan yang ketara daripada segi julat dan penentuan meter. Kita hanya perlu tukar di bahagian dia punya bahagian mode saja. Okey, bergantung pada apa yang kita nak ukur. Alright, kita lihat kepada langkah berhati-hati. Okey, kat sini kalau kita lihat langkah berhati-hati gunakan multimeter. Okey, kita akan baca satu persatu untuk kamu lebih jelas ya. Okey, alright. Yang pertama, di general discharge the circuit completely before connecting a multimeter. Kamu kena discharge segala arus yang ada dalam litar sebelum kamu sambungkan multimeter. Never apply power to the circuit while measuring resistance with a multimeter. Okey, semasa kamu hendak mengukur perintangan, okey, di dalam sesuatu beban ataupun perintang, kamu jangan sesekali sambungkan litar, okey, sambungkan litar secara onkan litar. Maknanya kamu tidak boleh sambungkan litar hidup. Okey, kamu tidak boleh onkan switch. Tu cara mudah dia. Kamu tak boleh pastikan litar kamu tadi kamu onkan. Okey, jika kamu gunakan DC lah. Okey, ataupun kamu gunakan AC voltage. Maknanya voltage tidak ada supply langsung. Tidak boleh ada supply langsung untuk kamu ukur perintangan. Okey. Yang ketiga, connect the multimeter in series with the circuit for current measurement and parallel for voltage measurement. Okey, ini pastikan untuk kamu dapatkan bacaan arus, kamu sambungkan secara siri dengan litar.
Dan jika kamu mahu mendapatkan nilai voltage, kamu perlu sambungkan voltmeter kamu dalam keadaan selari dengan litar ataupun selari dengan beban untuk kamu dapatkan nilai voltage satu beban tadi. Okay, be certain the multimeter is switched to AC before attempting to measure AC circuit. Okay, apa yang untuk setengah multimeter, kamu perlu tukarkan julat terlebih dahulu sebelum kamu sambungkan pada litar AC. Observe proper DC polarity when measuring DC circuit. Pastikan polarity, okay, positif, negatif tidak bertukar. Pastikan betul sebelum kamu untuk buat ukuran DC circuit. When you are finished with your multimeter, switch it to the off position if available. If there is no off position, switch the multimeter to be highest AC voltage possible. Okay, ada setengah multimeter kita boleh setkan kita punya range tadi dalam keadaan off. Maknanya multimeter tu tidak berfungsi cara ni. Kita letak dalam keadaan off. Seperti mana kita tidak menggunakan multimeter tersebut. Dan ada setengah multimeter tidak ada julat ataupun range ataupun mode kita boleh letakkan dalam keadaan off. Okay, so cara dia macam mana? Letakkan tadi range tadi, penunjuk tadi pada julat tadi, kita letakkan dalam keadaan AC paling highest sekali. Ukuran alternating current voltage paling highest, paling tinggi. Okay, yang seterusnya, always start with the highest voltage of current range. Okay, sentiasa memulakan range pada kedudukan yang paling tinggi ataupun tak kira sama ada voltage ataupun current. Select a final range that allow a reading near the middle of the scale. Okay, select a final range that allow a reading near the middle of the scale. Pastikan setiap set final range yang kita setkan tadi, kedudukannya mesti kedudukan yang tepat pada scale untuk kamu dapatkan bacaan. Adjust the 0 ohm reading after changing resistance range before making a resistance measurement. Okay, ini adalah salah satu benda yang wajib kamu buat hanya untuk ukur rintangan saja. Setiap julat rintangan yang kamu tukar, kamu perlu setkan 0 ohm dulu. Kena adjust 0 ohm. Dekat kamu punya multimeter, sebelah kanan atas dia ada satu tombol di mana setiap range yang kamu tukar, contoh kamu nak buat ukuran 10 ohm, darab 10 ohm, darab 1 ohm, darab 100 ohm, darab 1000 ohm. Contoh. Okey, setiap pertukaran range tadi kamu perlu setkan semula dia punya 0 ohm adjuster. Mesti pastikan penunjuk setiap pertukaran range tadi selepas kamu tukarkan julat. Okey, penunjuk tadi mesti kamu letakkan dalam keadaan 0, kosong. Okey, jangan simply tukar pertukaran julat tanpa gunakan 0 ohm kerana boleh berlaku ralat. Okey, boleh berlaku kesalahan dalam bacaan dan sebagainya. Dan terakhir, be certain to read AC measurement on the AC scale of a multimeter. Untuk sesetengah bacaan untuk AC measurement, pengukuran AC, pastikan kita scale kita baca scale AC, jangan baca scale DC. Saya percaya dalam kelas saya telah tunjukkan, okey, saya tunjukkan perbezaan antara bacaan scale AC dan DC. Okey, so kita lihat, okey, multimeter. Okey, inilah contoh gambaran untuk analog multimeter. Okey. Nombor satu adalah multimeter range, di mana kat sini terdapat dua jenis range untuk multimeter, iaitu AC voltage, DC voltage, resistance dan current. Range selector should be placed at desired measurement. Pastikan setiap julat yang kita telah mahu setkan, kita telah letakkan pada nilai ukuran yang kita mahu ukur. Okey, seterusnya multimeter scale. Value of measurement will be shown here. Okey, multimeter scale nombor 2. Kalau kita lihat kat sini, nombor 2 adalah scale. Scale pada multimeter bergantung pada julat yang kita telah setkan. Jika julat kita setkan dalam kedudukan 250 volt, ini bermaksud scale kita ada nilai minimum dia adalah kosong, nilai maksimum dia adalah 250 volt. Okey, contoh lain, jika julat kita setkan sebagai 25 milliamp, ini bermaksud scale kita, okey, scale nilai minimum untuk scale kita bermula daripada kosong dan nilai maksimum scale kita
adalah 25 mA. Okey, pastikan skill kita, nilai bacaan skill kita bergantung kepada nilai julat. Yang keempat, ray probe should be connect in negative side, blade probe should be connect to a positive side. Okey, kat sini nombor 3 dan nombor 4 menunjukkan adalah kita punya probe. Okey, polarity probe sama negatif ataupun positif. Untuk merah kita sambungkan dengan negatif dan hitam kita sambungkan dengan positif. This inverse connection are due to battery polarity in the multimeter. Okey, jika ada pemasangan bateri tidak betul, okey, tidak tepat dan sebagainya, penunjuk akan menunjukkan secara inverse, secara berpatah balik. Okey, tidak mengikut bacaan yang betul. Alright, so kita akan tengok how to read multimeter scale. Okey, macam mana? Saya yakin dalam kelas teori, okey, setiap pensyarah telah menerangkan cara bacaan ataupun cara menggunakan scale. So saya rasa saya tidak perlu terangkan lagi untuk cara membacaan multimeter scale di dalam praktikal ini. So kamu akan lebih belajar secara detail dalam teori untuk kamu selesaikan masalah ataupun untuk kamu membaca multimeter scale. Okey, alright. Itu bahagian part A selesai. Kita akan masuk pada part B. Untuk kita mendapatkan bacaan nilai volt, ohm dan arus ampere, okey, kita perlu menggunakan persamaan hukum V bermaksud volt ataupun nilai voltan, I bermaksud nilai arus dan R menunjukkan nilai rintangan. Untuk dapatkan nilai voltan, kita perlu darabkan arus dan rintangan untuk dapatkan nilai voltan. Manakala untuk dapatkan nilai arus, kita perlukan nilai voltan yang kita bahagikan dengan nilai rintangan. Manakala untuk dapatkan nilai rintangan, kita perlu dapatkan nilai voltan, kita bahagikan nilai arus untuk kita dapatkan nilai rintangan. Okey, itu adalah part B. Seterusnya kita akan tengok prosedur eksperimen untuk part A. Okey, saya harap kamu sudah bersedia. Okey, multimeter fundamental. Okey, yang pertama kita perlu set up asas untuk multimeter. Yang pertama bermula daripada select the frequency range. Pastikan kita set frequency range yang betul ataupun julat yang betul. Yang kedua, to measure resistance, adjust the material range to ohm. Untuk ukur rintangan, kita perlu letakkan, kita gunakan multimeter range kepada ohm. Julat tadi pada ohm. Yang ketiga, in the multimeter scale, refer to the ohm scale in measured resistance. Untuk dapatkan scale yang betul, pastikan kita lihat julat tadi kita letak dalam keadaan yang betul. If select time 10, jika kita pemilih okey untuk ukur ohm, kita darab 10, the value in the scale should be timed by 10. If select time 1k, jika kamu letakkan julat tadi 1k, darab 1k, the value in the scale should be timed by 1k and so on. Okey, apa maksud kat sini? Okey, kita lihat satu contoh. Okey, jika kita letakkan kita punya julat tadi dalam keadaan darab 10, jika penunjuk pada bacaan ohm meter kita ataupun multimeter kita menunjukkan 5, kedudukan 5. So, julat tadi darab 10, kita perlu darabkan tadi. Nilai 5 yang kita dapat pada kita punya indikator, okey, kita darabkan dengan 10. Dia akan jadi contoh 50 ohm. Okey, jelas tak? Jelas dekat sini. So, kalau kita letakkan, kita letak julat kita 1k, jika penunjuk menunjukkan contoh 10, nilai 10, kita perlu darabkan 10 darabkan dengan 1k. So, bermaksudnya 1 kilo ohm. Okey, jelas Maknanya nilai tadi kita, apa sahaja nilai yang kita dapat pada penunjuk pada scale, kita perlu darabkan nilai julat yang kita dah setkan tadi, range tadi. Darab nilai tersebut. Okey. Yang kelima, calculate point based on the table 1.1. Okey, kat sini kita akan buat pengiraan okey pada table 1.1.
Okay, nombor 6. For current and voltage refer to other three scale shown in the multimeter scale. Okay, untuk bacaan voltage dan current, kita akan tengok berapa scale yang kita akan gunakan. Yang seterusnya nombor 7. If choose 10 volt range, refer to scale 0 until 10. Maknanya kalau kita letakkan range 10 volt, maknanya nilai scale kita ataupun nilai minimum kita kosong, nilai maksimum kita akan jadi 10 volt. Okay. Jika kita letakkan range dalam 50 volt range macam saya sebutkan tadi, nilai minimum kita pada scale akan bermula kosong dan nilai maksimum akan nilai maksimum adalah 50. Okey, nombor 8, measured point based on the table 1.1. Okey, power supply fundamental. Ini adalah asas untuk power supply. Switch on the power supply. Pastikan untuk menggunakan mesti switch on. Adjust the current knob until the green indicator on. Pastikan untuk gunakan power supply, pastikan indikator green tu dah menyala. Kalau tak menyala, maknanya kamu belum onkan power supply. Adjust the voltage knob until the display show 10 volt. Kamu perlu pusingkan dia punya knob hingga kamu dapat bacaan 10 volt. Yang terakhir adalah measure the voltage value using the multimeter. Pastikan kamu ambil multimeter kamu, set dalam kurungan volt DC dan kamu ambil bacaan. Okey, ambil bacaan. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, multimeter scale. Okey, multimeter fundamental. Okey, point A, point B, point C, point D. Okey, kalau kita tengok kat sini multimeter scale. Point A, point B, point C, point E, point D adalah scale. Okey, nilai yang kita perlu dapatkan, berapa nilai, bergantung kepada nilai scale yang kita, nilai range yang kita kehendaki. Contoh, point A, B, C adalah nilai untuk kita dapatkan nilai rintangan. Okey, darab 1 ohm, darab 10 kilo ohm, darab 100 ohm. Okey, so kita akan lihat nilai A, B dan C. Berapa nilai yang anak panah tunjuk pada nilai A, B dan C, dan kita perlu darabkan dengan nilai range yang telah ditetapkan. Okey, nilai D, okey, kita perlu setkan scale kita, dia meletakkan nilai range 250 volt dan kita perlu faham nilai scale dia adalah kosong untuk minimum dan maksimum adalah 250 volt. So perhatikan betul-betul berapa nilai scale untuk bacaan tadi. Okey, alright, dan terakhir E 10M. 10M maknanya range dia setkan 10M. So bermakna nilai minimum dia kosong, nilai maksimum dia adalah 10. Tu perhatikan betul-betul untuk bacaan E berapa nilai indikator tadi. Okey, pastikan betul-betul setiap julat tu main peranan. Okey, jika tidak tahu baca, kemungkinan besar akan berlaku ralat pada bacaan dan berlaku kesalahan. Okey, selesai bahagian A. Okey, kita masuk bahagian B. Okey, part B bahagian B. Apa langkah yang perlu kita buat? Okey, yang perlu kita ambil. Apakah langkah prosedur yang perlu kita ambil untuk selesaikan bahagian B? Okey, yang pertama, connect the circuit as shown in figure 2.1. Pastikan kita sambungkan litar seperti figure gambar rajah 2.1. Di mana gambar rajah tersebut kita ada satu litar ringkas, iaitu ada satu power supply VT dan satu rintangan ataupun perintang yang kita sambungkan sebagai satu litar ringkas. Check the circuit connection to ensure the connection is correct. The measuring instrument must also be connected properly. Okey, pastikan litar tadi disambung dengan betul. Okey, sebelum kita menggunakan sebelum kita sambungkan dengan peralatan pengukuran. Yang ketiga, adjust the power supply unit to the minimum value of voltage. Pastikan kita letakkan kita punya power supply dalam keadaan minimum. Okey, measure the amount of current flow and voltage drop to the resistor to the circuit based on the voltage value given in table 2.1. Refer at figure 2.2 to make a connection between the multimeter and circuit. Okey, di sini selepas kamu pasang litar ringkas tadi, kamu perlu dapatkan nilai voltage dan nilai arus. Okey, dalam litar tersebut bergantung kepada perintang, bergantung kepada
perintang. Okey. Record the current measured values in table 2.1. Repeat step 3, 4 and 5 by using value 33 ohm, D30 ohm and R2 2 kilo ohm. Okay. Alright. So maknanya kat sini kamu yang pertama kamu perlu sambung satu litar mudah. Okay, satu litar ringkas pada figure 2.1 dan figure 2.2 menunjukkan cara sambungan kedudukan sambungan ammeter dan voltmeter untuk kita ukur arus dan voltan. Okey, alright. So saya rasa jelas kat sini. Okey, jom kita tengok figure ataupun kita tengok table 2.1. Okey, selepas kita sambungkan satu litar ringkas tadi, kalau kita perhatikan pada satu litar ringkas tadi, hanya terdapat satu power supply, satu perintang, okey, satu power supply dan satu perintang. Okey. Current. Okey, calculated. Kalau kita tengok table 2.1 measuring voltage and current, voltage okey, V total, voltage kita perlu setkan 5 dan 10 volt. 5 dan 10 volt ni perlu setkan di mana? 5 dan 10 volt ni kita perlu setkan di power supply. Power supply. Okey. Current calculated. Maknanya dalam block current ni ataupun dalam table current ini ada terbagi kepada dua, satu calculated dan measured. Calculated ni kita perlu menggunakan Ohm's law tadi. Okey, apa Ohm's law? V sama dengan IR. So voltage dia berapa? V dia kita dapat tahu untuk ukur arus dia akan jadi formula I equal V per R. Maknanya kita nak dapatkan nilai arus. Okey, nilai arus. So kita akan guna hukum law I equal sama dengan V over R ataupun V bagikan dengan R. So kita dapat nilai kat sini voltage dia adalah 5. Okey, dan rintangan dia adalah 330 ohm. Macam mana dapatkan nilai I? So kita bagikan 5 bagikan dengan 330 ohm. So kita akan dapat nilai ampere. Okey, nilai ampere daripada dalam persamaan hukum law tadi. So berapa yang kita dapatkan? Sama juga, begitu juga bahagian calculated, bahagian voltage 10 volt. Okey, kita perlu darabkan 10 bahagikan dengan nilai rintangan kita 330 ohm untuk kita dapatkan bahagian I. Bahagian calculated pastikan kita gunakan persamaan hukum law saja. Okey, itu simple, itu mudah. Kamu just buat pengaraan di dalam kotak yang disediakan. Okey. Alright. So bahagian measured nak buat macam mana? Bahagian measured ni, okey, kamu perlu letakkan macam tadi, satu litar ringkas yang telah kamu buat tadi. Letakkan kamu punya ohmmeter dan voltmeter pada kedudukan. Untuk ammeter tadi kita sambungkan siri dengan litar dan voltmeter sambungkan selari dengan beban ataupun dengan litar untuk kamu dapat bacaan. So pastikan okey, kedudukan current tadi, kedudukan ammeter kamu dan range julat kamu dah letak secara tepat ataupun betul dan baca bacaan yang kamu dapat dalam kamu punya multimeter tadi, kamu punya ammeter tadi. So selepas kamu baca, kamu pastikan bacaan tu tersebut suatu nilai tersebut dan kamu letakkan di dalam kotak measured. Okey, untuk 5 volt letak dalam kotak measured dan 10 volt letak dalam kotak measured ni tadi. Dan seterusnya voltage drop. Okey, pada resistor VR. Okey, kat sini kalau kita lihat kat sini ada bahagian sama juga, terdapat dua bahagian iaitu calculated dan measured. Okey, bahagian voltage drop resistor VR tadi, bahagian calculated dan measured. Calculated di sini kamu perlu menggunakan nilai, mendapatkan nilai V. So, dalam hukum law apakah persamaan untuk kamu dapatkan nilai V? Iaitu V sama dengan IR. V sama dengan IR untuk dapatkan nilai voltage drop. So I dia kamu perlu ambil daripada mana? I calculated ni kamu perlu ambil daripada bahagian measured. Okey, daripada bahagian measured. Okey, bahagian measured kamu darabkan dengan nilai rintangan 330 ohm. So kamu akan dapat nilai calculated. Okey, nilai calculated. Okey. So bahagian measured pula, contoh measured kat sini, sorry, saya selesaikan dulu bahagian calculated. Contoh bahagian calculated sini kamu dapat nilai
V sama IR, I dia adalah contoh kamu dapat nilai berapa. Contoh kita kat sini kita dapat nilai satu nilai kamu yang kamu dapat bahagian measured, kamu darabkan dengan rintangan 330 ohm. Okey, itu adalah nilai dan seterusnya selepas kamu darabkan kamu dapat satu nilai untuk voltage drop. Okey, itu bahagian calculated dan bahagian measured kamu perlu ambil pada bahagian voltmeter yang telah kamu letakkan pada kedudukan dalam lita yang ringkas tadi. Kamu baca berapa indikator yang ditunjukkan pada multimeter kamu ambil dan kamu letak fill up dalam box measured untuk voltage 5 volt dan 10 volt. Okey, selesai untuk 330 ohm, bahagian 330 ohm punya pengukuran nilai volt dan amp. Okey, seterusnya ulang benda yang sama, hanya tukar perintang saja kepada 2 kilo ohm. Okey, hanya tukar perintang saja pada 2 kilo ohm dan okey, pastikan nilai voltage dan voltage kamu mengikut kepada kehendak kamu iaitu 5 dan 10 volt. Okey, jangan tersilap. Okey, alright. So, bila dah selesai ni semua, maknanya bahagian calculated teruskan dengan menggunakan persamaan V sama IR. Okey, bahagian calculated dah measured, ambil bacaan pada multimeter ataupun voltmeter, ammeter kamu yang telah kamu setkan dalam lita tersebut. Okey, jelas kat sini ya. Jangan risau, selepas ni saya akan beri kamu satu video ringkas. Okey, satu video ringkas di mana saya telah mendapatkan, telah membuat satu sambungan untuk kamu lihat dan kamu hanya mengambil bacaan dan kamu hanya isi di bahagian measured. Okey, bahagian measured untuk perintang 330 ohm dan 2 kilo ohm. Alright, so kita akan tengok bahagian discussion. Okey, discussion ni adalah untuk memberi kamu untuk kamu bincangkan berkenaan nilai dan bacaan jawapan kepada skill. Okey, berdasarkan range yang telah ditetapkan. So, kamu perlu baca dan pastikan nilai yang betul untuk skill dan tulis sahaja dekat bahagian kotak yang disediakan pada soalan discussion nombor 1. Kotak 1.2 Okey, table jadual 1.2. Penuhkan sahaja. Okey, untuk soalan nombor 2. Find the percentage of error of every data in table 2.1. Okey, kat sini kamu tengok untuk bahagian current tadi, selepas kamu fill up kamu punya jawapan pada table 2.1 tadi, kamu just ambil sahaja nilai jawapan bahagian calculated dan measured. Just kamu isi semula jawapan yang tadi pada table 2.1 dapat jawapan calculated dan measured. Isi semula di bahagian sini untuk kita dapatkan nilai percentage of error. Berapa peratus ralat yang terdapat. Apa perbezaan antara calculated dan measured. Okey, kita nak tengok berapa peratus perbezaan antara calculated dan measured. Okey, untuk kedua-dua bacaan nilai rintangan 330 ohm dan 2 kilo ohm. Okey. Dan seterusnya kita tengok pada soalan ketiga. What is a function of multimeter and power supply? Di sini kamu kena terangkan, bagi tahu, kena tulis apa fungsi multimeter dan power supply. Okey, dapatkan bacaan dan isi untuk dapatkan fungsi multimeter dan power supply dan isi pada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Draw and label front panel of analog multimeter. Kamu perlu lukis front panel multimeter tu. Okey, pada panel muka depan multimeter, apa dia punya label pada setiap panel tersebut. Contoh, kat mana kedudukan red probe, kat mana kedudukan black probe. Okey, atas sekali bahagian indikator tu kita sebut apa? Yang tengah-tengah yang bulat yang kita setkan tu kita sebut sebagai apa? Apa range dia? So kamu kena labelkan front panel untuk analog multimeter. Dan terakhir adalah conclusion. Okay, make a conclusion from the experiment. Okay, maknanya kat sini selepas kamu dah buat eksperimen practical work 1 ni,
apa kesimpulan yang kamu boleh buat. Okey, apa yang kesimpulan ni berdasarkan apa yang kamu faham untuk practical work 1 ni, apa yang kamu belajar, apa learning outcome yang kamu dapat. Okey, sepanjang kamu buat practical work 1 dan tuliskan dekat bahagian conclusion. Saya telah mengakhiri penerangan berkenaan dengan practical work 1. Saya harap kamu dapat menyiapkan dalam masa yang telah kami tentukan, dan hantar dan pastikan tidak ada mana-mana ruangan yang kosong lah. Pastikan semua ruangan kosong tadi kamu telah isikan dengan jawapan dan buat alright. So sampai di sini saja penerangan untuk practical work 1. So untuk practical work yang seterusnya saya akan buat dalam video yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pagi ini kita akan melihat practical work yang pertama di dalam measurement device. Baik, kita akan mengenali beberapa peralatan, contohnya multimeter, bekalan kuasa. Multimeter ini terdiri daripada meter yang boleh kita mengukur arus, voltan, dan juga kita boleh mengukur nilai kerintangan pada suatu perintah. Baik, yang pertama kita lihat multimeter yang ini. Multimeter ini kita dah setkan kepada 10 volt supaya kita boleh menguji berapa nilai voltan yang akan keluar dari bekalan kuasa ini. Bekalan kuasa ini adalah bekalan kuasa ataupun power supply, yang mana power supply ini akan bekalkan voltan DC kepada litar kita yang kita akan bangunkan atau kita sambungkan kemudian. Baik, seterusnya ini multimeter juga. Tetapi multimeter ini kita telah setkan julatnya kepada julat miliampere, iaitu untuk kita mengukur arus di dalam litar. Dan seterusnya, multimeter yang ketiga ini adalah multimeter yang kita setkan volt, yang mana kita akan mengukur nilai voltan merentasi perintang di dalam litar. Baik, seterusnya pada channel berwarna oranye ini, pelajar akan melihat banyak sambungan perintang di sini. Ini komponen ini dinamakan perintang. Tetapi yang kita akan gunakan perintang ini dan juga yang ini. Perintang ini adalah bernilai 330 ohm dan perintang yang ini bernilai 2K. Kedua-dua perintang ini kita akan gunakan di dalam litar kita. Langkah yang pertama, kita perlu setkan bekalan kuasa ini sebanyak 5 volt. Sebelum kita setkan bekalan kuasa ini, kita pastikan multimeter kita julatnya adalah sama ada kita nak gunakan 10 volt ataupun 5 volt. Tetapi dalam keadaan ini kita dah tahu nilai voltan yang kita akan setkan adalah 5 volt. So julat yang sesuai adalah 10 volt di multimeter kita. So langkahnya sekarang adalah kita menggunakan probe ini, kita masukkan pada terminal positif, dan probe negatif kita masukkan pada terminal negatif bekalan kuasa ataupun power supply ini. Kemudian kita pastikan voltan yang kita hendak laraskan itu telah berada di tahap yang paling minimum. Kemudian kita onkan bekalan kuasa, kita akan setkan knob yang ini supaya nilai yang kita setkan adalah 5 volt. Tetapi kita perlu melihat kepada multimeter kita ini. So multimeter kita itu kita letakkan 5 volt. Yang sini 4 volt, 5 dan 6. So sekarang saya dah setkan sebanyak 5 volt yang keluar daripada bekalan kuasa ini. Langkah seterusnya, kita akan menguji perintang yang akan kita gunakan sama ada dalam keadaan baik ataupun rosak. Oleh itu, kita perlu menggunakan multimeter yang julatnya adalah julat untuk mengukur kerintangan yang saya tunjukkan ini. Bagi kes yang ini, kita gunakan kali 10 saja sebab nilai perintang yang tertulis ataupun yang kod warnanya ini adalah bernilai 330 ohm. So langkahnya kita pintas seperti mana yang pelajar semua dah dimaklumkan dalam teori. Kemudian barulah kita ukur perintang ini sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak, sama ada nilai dia tinggi ataupun rendah. So sekarang ni perintang ini bila kita ukur, kita dapati nilai dia sama seperti kod warna perintang tersebut, iaitu jarum monitor menunjukkan 333
nilainya di atas, darab dengan 10, maka 330 ohm sama dengan nilai perintang tersebut. So, nilai perintang ini ataupun perintang ini dalam keadaan baik. Baik, seterusnya kita akan menguji perintang yang kedua, iaitu perintang ini. Kalau kita baca kod warna perintangnya, dia bernilai 2 kilo ohm. Jadi untuk multimeter kita, setelah kita setkan tadi kali 10, kita kena tukar kepada kali 1K. Kemudian seperti biasa kita pintaskan, okay, supaya jarum itu tunjuk kosong. Dan seterusnya kita boleh ukurlah. Okay. Seperti mana yang pelajar lihat, jarum menunjukkan 2 darab dengan kali 1K, maksudnya nilai perintang ini 2K. Baik, langkah seterusnya kita akan menyambung litar yang diberikan seperti ini. Jadi di dalam litar ini hanya ada satu bekalan kuasa dan juga ada satu perintang. Baik, ini adalah bekalan kuasa yang telah diterangkan sebentar tadi. Baik, yang ini adalah komponen perintang yang akan kita gunakan. Yang ini ataupun yang ini. Tapi untuk praktikal kita yang pertama ini, kita gunakan perintang yang bernilai 330 ohm ini. Berikut adalah kaedah cara kita menyambung litar seperti yang diberikan. Keluar daripada bekalan kuasa ini, kita sambungkan terminal positif dan negatif. Kita lihat daripada terminal positif ini, keluar akan masuk kepada meter arus yang kita dah setkan tadi. Kemudian keluar daripada meter ini adalah terminal negatif dan seterusnya kita sambungkan kepada satu kaki perintang. Keluar daripada perintang ini, kita sambungkan satu lagi wayar penyambung, jumper, dan dia akan pergi kepada terminal negatif dan balik semula kepada bekalan kuasa. Harus diingat, meter arus mestilah disambung secara sesiri dalam litar. Saya ulang, meter arus ataupun meter yang digunakan untuk mengukur arus mesti disambung secara sesiri di dalam litar. Ini adalah dalam keadaan sambungan sesiri dalam litar. Baik, seterusnya kita hendak mengukur voltan drop ataupun voltan susut pada perintang 330 ohm ini. Maka meter yang kita gunakan adalah meter volt yang julatnya kita setkan kepada nilai yang tinggi ataupun nilai yang kita tahu yang akan dibekalkan di dalam litar. Baik, untuk itu kita setkan 10 julat 10 volt. Kemudian probe ini kita letakkan positif di sebelah atas dan negatif di sebelah bawah ini merujuk kepada kekutupan di bekalan kuasa. Jangan salah kekutupan pada perintang ini kerana meter anda akan rosak jika salah kekutupan. Baik, setelah kita pastikan sambungan litar kita betul, iaitu meter arus kita dan juga meter volt kita, setelah pastikan kedudukan dia betul, maka bolehlah kita onkan bekalan kuasa dan mendapatkan ukuran bacaan arus yang mengalir dalam litar. Begitu juga bacaan voltan yang susut pada perintang 330 ohm. Sekarang kita onkan. Jarum meter arus menunjukkan bacaan, jarum meter volt menunjukkan bacaan. Sila ambil bacaan pada kedua-dua meter ini dan isikan di dalam jadual ataupun tabel 2.1. Kita akan laraskan bekalan kuasa kita ini kepada 10 volt. Sebelum itu, kita
offkan bekalan kuasa dan kita cabutkan wire penyambung. Kita onkan semula dan kita laraskan kepada nilai 10 volt. Okay. Seterusnya, setelah kita setkan 10 volt, kita offkan semula dan langkah yang terbaik kita sambungkan setelah kita offkan bekalan kuasa dan kita onkan semula bekalan kuasa kita. Setelah kita setkan bekalan kuasa kita 10 volt, maka bolehlah kita membuat bacaan ukuran kepada meter arus kita dan juga meter volt kita. Sila catatkan dalam jadual 2.1. Baik, amalan seterusnya, kita juga akan mengukur arus dan juga voltan yang susut pada perintang. Tetapi sekarang kita akan tukarkan nilai perintang daripada 330 ohm kepada nilai 2 kilo ohm. Okey, sambungan litar masih sama, cuma bekalan kuasa saja kita ubah kepada 5 volt. Setelah kita ubah perintang daripada 330 ohm kepada 2 kilo ohm, kita setkan bekalan kuasa kepada 5 volt. Bekalan kuasa ini telah disetkan 5 volt dan kita onkan sahaja. Okey, seterusnya kita dapatkan bacaan pada meter arus. Dan juga bacaan voltan yang susut kepada perintang 2 kilo ohm pada meter volt. Dengan nilai perintang yang sama 2 kilo ohm, kita ubah bekalan kuasa menjadi 10 volt pula. Okay. Dengan bekalan kuasa 10 volt, kita dapatkan bacaan arus dan juga bacaan nilai voltan yang susut pada perintang 2 kilo ohm. Sila catatkan dalam tabel 2.1.